Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita masuk pula pada video part yang ketiga dalam Iqra' yang kelima. Sebelum itu, bagi mereka yang belum subscribe, maka jangan lupa subscribe channel ini supaya anda tidak tertinggal dengan update-update terbaru daripada channel Ray Delicious. Kami juga boleh di-follow ataupun diikuti di media sosial kami, Ray Delicious. Tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik yang saya hormati sekalian, pada muka surat yang ke-11 ini, kita akan belajar mengenai nun sakinah ataupun nun yang mati atau tanwin. Tanwin sama ada tanwin pada atas, tanwin bawah ataupun tanwin hadapan bertemu dengan huruf nun atau mim, maka bacaannya hendaklah didengung, iaitu gunnah sekadar 2 harakat. Seperkara yang tuan-tuan, perempuan serta adik-adik perlu perhati dan tahu, dalam kaedah penulisan Al-Quran, bila nun mati ataupun huruf hijaiyah yang bertanda tanwin, sama ada bertanda tanwin atas, bertanda tanwin bawah ataupun bertanda tanwin hadapan, bertemu dengan huruf nun atau mim, sama ada huruf nun atau mim tersebut berbaris atas ataupun berbaris bawah ataupun berbaris hadapan, maka nun yang mati tidak akan ditulis sebarang tanda atau simbol di atasnya, dan huruf nun ataupun huruf mim selepasnya akan ada tanda atau simbol sabdu. Sebagai contoh di sini, huruf nun yang mati dan selepasnya terdapat huruf mim yang berbaris atas di sini, maka huruf nun di sini tidak akan ditulis sebarang simbol ataupun sebarang tanda, dan huruf mim akan ada tanda sabdu. Di sini tanda sabdu. Maka bunyinya adalah mim ma, perlu digunakan ataupun didengungkan sebanyak 2 harakat. Kemudian, jika huruf hijaiyah yang bertanwin pula, sama ada 2 tanwin di atas, 2 tanwin di bawah ataupun tanwin di hadapan, bertemu dengan huruf nun atau mim, maka cara simbolnya ditulis seperti yang kita lihat ini. Jika ia berbaris 2 di atas, maka baris yang kedua akan lebih sikit dia punya ekor. Kemudian, jika dia bertanda 2 di bawah pun sama seperti 2 di atas, dan cara penulisannya juga akan lebih sikit daripada 2 tanda di atas ini. Tuan-tuan, perempuan serta adik-adik dapat perhatikan pada buku Iqra' masing-masing. Kemudian, jika ia bertanda 2 di hadapan, maka bentuknya seperti 99. Ia tidak akan ditulis dengan seolah-olah dalam angka 69. Sebagai contoh di sini, amilatun nasibah. Tak ini bertanda tanwin 2 di hadapan, maka tanda tanwinnya seolah-olah ia seperti angka 99 dan huruf nun di sini ada tanda sabdu. Maka bunyinya amilatun nasibah, perlu digunakan ataupun didengungkan dengan kadar 2 harakat. Sekarang sama-sama kita baca daripada baris yang pertama. وَمَا لَهُم مِّن
الخاسرين هو في ضلال mubin. Perlu didengungkan dengan kadar 2 harakat. Tanwin berbaris bawah bertemu dengan huruf mim. Ala siratim mustaqim. ثم دمرنا الآخرين قليلا ما تشكرون قال إنكم ماكثون. Seterusnya, liyuqadha ajalum musamma. Di sini perlu dipanjangkan dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Tandanya ada tanda mad. Qalatil a'rab. Perlu qalqalah sebab huruf ba salah satu daripada huruf-huruf qalqalah. Walan nu'jizahu haraba fakuluhu hani'am mari'a. Sini ada 2 tanda mad. Seterusnya, amilatun nasibah. Huruf ta marbuta ketika ia wakaf bunyinya perlu dibaca ataupun disebut dengan huruf ha. Khushubum musannadah. Alhamdulillah, kita ke muka surat yang berikutnya. Pada muka surat yang ke-12 ini pula, kita akan tahu dan belajar berkaitan sebutan huruf lam pada alif lam yang ada fungsi dan tidak ada fungsi dalam bacaan. Pertama, jika kita lihat huruf selepas alif lam, ada simbol sabdu. Sebagai contoh di sini, alif lam dan huruf selepasnya, iaitu huruf nun, ada simbol sabdu. Maka, lam di sini tidak akan berfungsi atau dengan erti kata lain, ia tidak akan dibaca. Dan sebagai tanda ia tidak berfungsi, di atas huruf lam tidak akan ada sebarang tanda ataupun simbol. Kemudian, yang kedua, jika huruf selepas alif lam tidak ada simbol ataupun tanda sabdu, sebagai contoh di sini, selepas alif lam, hurufnya adalah huruf waw di sini sebagai contoh, dan di atas huruf waw tidak ada simbol ataupun tanda sabdu, maka lam di sini akan berfungsi ataupun dalam erti kata lain ia akan dibaca, dan sebagai tanda ia berfungsi di atas huruf lam akan ada tanda mati. Sama-sama kita baca wan nahar. Di sini lam tidak berfungsi. Kita tidak boleh baca wal nahar. Perlu baca wan nahar. Seterusnya, wan nas bin nuzur
في صدور الناس الوسواس الخناس. Seterusnya, والنازعات غرقا والناشطات نشطا وكنا نخوض مع الخائضين. Di sini alif lam dan lam adalah berfungsi sebab selepas alif lam tidak ada tanda sabdu. Ini huruf kha tidak ada tanda sabdu. Am kana minal ghaibin. Inni lakum nadhirum mubin. Di sini ra bertanda tanwin dan selepasnya ada huruf mim, dan di sini perlu digunakan ataupun perlu didengungkan. Wa ma lakum min nasirin. Seterusnya, amma yatasaalun anin naba'il azim. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. Pada kalimah ini, waw kita tidak baca dengan kadar mad sebab di atas huruf waw ada tanda bulat dan ia tidak kosong. Jika ia kosong dan sebelumnya berbaris hadapan, maka ia perlu dibaca dengan kadar 2 harakat. Tetapi di sini waw ada tanda kosong ataupun tanda bulat, maka ia tidak berfungsi dari segi bacaan, tapi ia tetap perlu ditulis di segi penulisan Al-Quran. Alhamdulillah, kita ke muka surat yang seterusnya pula. Sama-sama kita baca daripada muka surat yang ke-13 dalam Iqra' yang ke-5. An-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud. Dal salah satu daripada huruf qalqalah. Seterusnya, Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Innahu laminal kadhibin. Di sini lam berfungsi. Bagi tanda ia berfungsi, di atas huruf lam ada tanda mati. Seterusnya, thumma awraqna al-akharin. Ilaihi marji'ukum jami'a ثم قضى أجلا.
Seterusnya, fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Inna hadha la syai'un ajib. Tuan-tuan perhatikan tanda tanwin berbaris hadapan. Di sini dan di sini ada perbezaannya dan tanda ini ada fungsi masing-masing. Kali ini saya akan sebutkan ataupun saya jelaskan pada video-video akan datang. Innahu hamidum majid. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik sekalian, perhatikan di atas huruf alif di sini ada hamzatul wasl. Di sini hamzatul wasl tidak berfungsi. Penggunaan hamzatul wasli ini saya telah terangkan pada video-video yang lepas. Alhamdulillah, kita ke muka surat yang berikutnya pula. Seterusnya, sama-sama kita baca daripada muka surat yang ke-14 dalam Iqra' yang ke-5. Sebelum itu, penulis ataupun penyusun buku Iqra' ini mengingatkan supaya setiap bacaan yang mengandungi tasydid, yakni sabdu, hendaklah ditekankan atau dalam arti kata yang lain diberatkan sedikit bacaannya. Sebagai contoh di sini, kabbara. Di sini ba bersabdu ataupun ada tanda sabdu. Maka bacaannya adalah kabbara. Tidak boleh baca kabara. Seterusnya, yukabbiru, rattala, yurattilu, athara, yu'athiru, ajjala, yu'ajjilu, lahana, yulahhinu, sakhara, yusakhiru. Seterusnya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Tak boleh baca hatta sebab tak di sini ada tanda sabdu. Perlu diberatkan bacaan huruf ta ataupun sebutan huruf ta. Seterusnya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim.
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Alhamdulillah, kita ke muka surat yang terakhir dalam video part yang ketiga, Iqra yang kelima ini. Sama-sama kita baca daripada baris yang pertama, muka surat yang ke-15. Baddala, yubaddilu, addaba, yuaddibu, karrama, yukarrimu, wazza'a, yuwazzi'u. Seterusnya, fassara, yufassiru, basyara, yubashiru. Tuan-tuan, perempuan dan adik-adik yang saya hormati sekalian, perlu bezakan antara huruf sin dan huruf shin. Terusnya, wa atharal hayatad dunya wa kadzdzaba bil husna. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. Seterusnya, في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة فليدع ناديه سندع الزبانية وهو السميع العليم لنكونن من الشاكرين. Alhamdulillah, kita telah selesai dalam video part yang ketiga dalam Iqra yang kelima. Dan insya-Allah kita akan bertemu pula dalam video part yang keempat dalam Iqra yang kelima.